larangan arak sebagai ubat-ubatan. Bila mai kata ubat-ubatan ni tuan-tuan, kita kena tengok juga macam vaksin. Kan orang lu kata vaksin ni dia adalah golongan yang pro vaksin, dia ada golongan anti vaksin. Saya ni geng mana? Wallahu alam, tak ada hebat tuan-tuan. Tuan-tuan, apa-apa benda tu yang bila kita ada pemerintah, kita ada ulil amri. Kalau pandangan saya, apa yang ulil amri kata tuan-tuan, kita ikutlah. Sebabnya bila mereka kata benda tu, mereka bukan minta kita buat saja, mereka dah kaji. Ada yang orang kata vaksin COVID ni tuan-tuan dah mula dah. Ada orang yang duk kena suntik dah tuan-tuan. Ada benda-benda terlarang, benda-benda najis, benda-benda haram dan sebagainya. Tapi jawatan kuasa fatwa kebangsaan mengatakan ianya harus boleh digunakan. Kita duk dengar orang kata kalau kita sendiri hebat benda tu ada babi dan sebagainya, kita kaji je. Tuan-tuan bawa ke vaksin tu pergi ke makmal, tak pun duk dengar orang kata ya. Lainlah kaji sendiri, memang jumpa ada unsur, ada sel. Tak apa lah. Setakat duk dengar orang kata, yang orang kata tu pun dengar pada orang kata, yang dengar tu pun pada orang kata, dia main turun-turun. Daripada orang kata, kepada orang kata, kepada orang kata, kepada aku. Lalah, muhum semua tu lah semua. Tuan-tuan, kalaulah ubat-ubatan itu jelas mengandungi benda yang diharamkan oleh syarak, maka ianya menjadi satu larangan kepada kita walaupun atas asbab ubat. Bila ubat ni orang akan sebut sebagai darurat. Sakit, tak ada ubat dah, tak tahu nak buat macam mana. Okey, cara yang nak sembuh lah kena minum arak. Ataupun kena campur sebahagian daripada ubat-ubatan itu dengan benda arak. Ataupun dengan khinzir, dengan babi. Ianya tetap dihukum sebagai benda yang haram. Hari ni kita nak tengok bagi jelas tuan-tuan. Baik. Daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan bahawa anak gadisnya datang mengadu kesakitan. Lalu dia telah membuat minuman daripada anggur dan mendidihkannya di dalam periuk. Ketika periuk itu sedang mendidih, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan kesembuhan kepada umatku daripada perkara yang diharamkannya. Walaupun bab ni pendek, habis dah tuan-tuan. Tapi hadis ni tuan-tuan, bagaimana kalau kita tengok tuan-tuan, anak perempuan sakit, duk rebus anggur. Anggur tu asal dia halal, sama juga arak tuan. Arak ni asal daripada anggur yang diperam. Daripada benda halal, disebabkan cara kita proses dia tu, dia menukar sifat, maka dia menjadi haram. Nabi tegur. Nabi kata tak akan diberikan kesembuhan kepada orang yang sakit kalau ikhtiar dia, sumber perubatan dia datang dari benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama sekali tentang kita tak boleh. Walaupun pergi jumpa habis dah, daripada klinik biasa sampai doktor pakar tak cukup tu, pergi syipak, pergi tabib Cina, pergi sana, pergi sini. Lalu orang kata macam ni lah, ubat hang ni senang lah. Hang kena makan benda-benda ni, lepas tu hang kena campur sikit titih dengan 2-3 titih wine kata. Mesti kena ada benda tu lah yang nak bagi proses tu sembuh cepat, elok, baik dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita faham hadis ni tuan-tuan, mati itu lebih baik daripada kita melakukan perkara yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak minta mati tuan-tuan, sihat pun boleh mati. Mati ni biasalah. Semua orang akan merasai, bahkan kita pun mungkin dah merasai kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Mana kata tu tanda kita tu semakin naik umur lah. Tak lama dah tuan-tuan. Lah ni kubur baru pun dah buka dah tuan-tuan. Senang hawin di sebelah lah. Tak payah jauh-jauh dah tuan-tuan. Tuan-tuan, bila cerita tentang benda macam ni, kita jangan ambil ringan. Sebab tu bila kita kata benda ni sama tak dengan vaksin. Kalau orang kata benda tu ada DNA babi dan sebagainya, sama. Sebab Nabi sebut general, Allah takkan bagi kesembuhan kepada perkara yang diharamkan. Ada saja benda yang dilarang, yang diharamkan oleh syarak, maka di sana tidak akan ada kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita betul confident satu-satu ubat yang kita nak gunakan tu ada unsur benda yang diharamkan oleh syarak, maka jauhkan. Carilah tiap benda lain. Kalau kata tak boleh juga, lebih baik kita duduk dalam kesakitan, sebab ketika itu kita sedang diuji oleh Allah. Redha dan sabar, mudah-mudahan akan dikafarahkan segala dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita.
Kita niat macam tu lah. Walaupun dari segi sebut dia senang. Tak apa, sakit sabarlah, nak buat macam mana. Orang yang sakit tu dia tahulah tuan-tuan. Kadang-kadang tak boleh sabar, sakit sangat, kita tu sebut sabar, tak kena kat kita kan. Tapi dalam hal macam ni tuan-tuan, kita jangan ambil ringan. Walaupun terlalu sakit, ingatlah kalau kita ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, di sana akan ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik.